Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa mula-mula saya guna Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni, dengan movement dia yang smooth, dia punya tracking accurate, lepas tu dia punya build quality mantap dan ada remote connection. Saya ingat yang this is the most wanted wireless gaming mouse untuk tahun 2021. But bila saya guna dia dalam satu jangka masa yang lama, saya jumpa satu flaw. Cuma dia punya flaw ni tak adalah besar gila sampai efek dia punya performance, tak ada pun. Dia bukanlah software punya masalah, dia physical punya problem. And waktu video ni direcord ataupun kalau anda dah pun beli Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni, anda still boleh selesaikan masalah yang saya jumpa ni. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, in term of design, Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni dia more to minimalist. Tak ada corak-corak pelik macam Asus Gladius sebelum ni. Dia plain, kosong. But bagi saya sangat-sangat kemas lah. Dengan logo ROG yang menyala dekat belakang as branding dan extra button dia tu, kita boleh tukar sama ada kita nak warna silver yang dia bagi kepada kita ataupun kita boleh tukar kepada warna merah. Personally, saya prefer yang warna merah ni sebab dia adalah elemen ROG kan. Cuma warna merah dia ni bukanlah warna merah terang yang selalu kita jumpa dekat produk ROG. Dia lebih ke arah pink gitu. Saiz mouse ni tak besar dan dia tak kecil, sedang-sedang sajalah. Panjang dia dalam 118mm, lebar dalam 62mm dan tinggi dia tu dalam 39mm. Bentuk mouse ni ergonomi and sedap untuk dipegang. Untuk saiz tapak tangan saya ni, kalau nak guna dia dengan fingertip boleh, nak guna palm grip pun boleh, nak guna secara claw pun tak ada masalah lah. Berat mouse ni dalam 79 gram dan build quality memang solid lah. Kalau goncang kuat-kuat ataupun kalau kita tekan mouse ni kita cakap kuat-kuat juga atas meja, kita tak akan dengar apa-apa bunyi macam plastik berlaga antara satu sama lain ataupun komponen dekat dalam tu hit dinding yang ada dalam mouse ni. Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni ada 7 button dan 1 mechanical slider, 5 main button dan 2 button ada dekat bawah untuk DPI dan juga pair button. Mechanical slider tu untuk kita tukar sama ada kita nak guna dia secara wireless 2.4 GHz ataupun Bluetooth ataupun secara kabel. Dekat bawah ni kalau anda perasan ada satu lubang yang mana ini adalah tempat untuk kita simpan docking USB 2.4 GHz wireless. Ini antara benda yang kita kena puji. Bagi saya, mana-mana wireless peripheral dia sepatutnya ada tempat untuk kita simpan USB dongle dia tu. Kalau tak memang hilang bosku. Untuk mouse kit ataupun dia punya mouse feet, ada 4 mouse feet jenis Teflon, 100% Teflon dekat 4 bucu, dan finishing mouse feet dia ni saya boleh kata terbaik. Dia tak ada lengkungan ke dalam gitu. Memang sama rata semua. That's why movement mouse ni smooth gila. Saya kan sekarang guna Razer Basilisk X Hyperspeed yang agak berat dan tak berapa smooth. So bila guna Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni, memang dapat rasa lah perbezaan smoothness tu. Jelas gila. Walaupun saya aware yang kita tak boleh nak bandingkan Razer Basilisk X dengan Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni, but saya just nak sampaikan kepada anda yang movement untuk Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni cenggini, terbaik Salah satu benda yang saya suka dekat kebanyakan gaming mouse Asus ROG ni, mereka dah pun bagi kepada kita extra switch. Untuk Asus ROG Kris Wireless Gaming Mouse ni, dia punya switch dia pakai Omron switch and ketahanan dia dalam 70 juta kali klik. Untuk orang biasa macam saya, 70 juta kali klik tu adalah satu amount yang besar gila lah. Nak capai 70 juta kali klik ni macam mustahil sebenarnya. Tapi
Tapi saya ada tanya kawan-kawan yang memang hardcore player untuk CSGO dan game tembak-tembak yang lain. Bagi mereka 70 juta kali klik ni adalah satu amount yang kecil. So untuk Asus ROG keris wireless gaming mouse ni disebabkan dia bagi kepada kita extra switch, total dia punya klik tu jadi 140 juta kali klik. Dari segi feeling ataupun experience, tekan dia punya button ni memang shock, rasa tactile lah. Dan dia punya scroll button pun bila kita scroll ke atas, kita akan dapat rasa lekukan demi lekukan. Memang best. Alright, in term of technical spec, mouse ni dia guna PixArt 3335 sensor dengan tune sikit. Macam dia punya switch tadi, Asus ada tweak sikit supaya dia ada profile dia yang tersendiri. Lepas tu dia punya max DPI tu dia boleh pergi sampai 16,400 IPS. Kita boleh set 4 DPI profile dekat mouse ni guna software Asus Armoury Crate. Dari segi accuracy tu, saya rasa tak ada masalah langsung. So far saya guna movement cursor tu accurate. Kenapa saya highlight perkataan rasa tadi adalah kerana sebab saya bukanlah seorang hardcore gamer. So saya tak dapat nak bezakan sangat accuracy setiap mouse ni. Bagi saya, as long as cursor dia tak bergetar, lepas tu dia boleh tracking bila saya nak crop gambar dengan bagus, good enough bagi saya. Bagi saya itu dah very accurate punya sensor lah. But based on review dekat internet pun ramai yang puji accuracy untuk Asus ROG keris wireless gaming mouse ni. Bateri untuk Asus ROG keris wireless gaming mouse ni, kalau anda guna 2.4 GHz wireless, dia boleh tahan dalam 3 ataupun 4 hari. Kalau anda guna Bluetooth connection, dia boleh tahan 2 hingga 3 hari. Bergantung kepada penggunaan lah. Tapi yang confirm, masa untuk charge penuh Asus ROG keris wireless gaming mouse ni tak lama wah. Dia di antara 15 hingga 20 minit macam tu lah. Katakan anda bimbang anda punya mouse ni habis bateri ketika anda berperang, jangan risau sebab ini adalah 3 mode connection punya mouse. Anda boleh guna 2.4 GHz, anda boleh guna Bluetooth, dan anda boleh guna wire yang mereka bagi kepada kita, paracord kabel USB-C. Tak ada masalah. Sambil guna, sambil charge. Sebelum saya kongsikan dengan anda flaw yang saya jumpa, kekurangan yang saya jumpa dekat Asus ROG keris wireless gaming mouse ni, saya nak kongsikan dengan anda tentang software dia dulu, iaitu Asus Armoury Crate. Basically ada 6 tab utama. Untuk first tab ni ialah tab untuk kita customize 5 button utama. But actually scroll button tu, dia punya scroll up down tu, kita boleh tukar juga dia punya setting. Kita boleh set DPI dan sebagainya. Dan untuk performance adalah tempat untuk kita baiki DPI, polling rate dan juga angle snapping. Lighting ni untuk kita tukar RGB lah. RGB yang ada dekat scroll button dan juga logo ROG yang ada dekat belakang mouse. Lepas tu calibration untuk kita baiki lift off distance dia, dan power untuk kita check bateri. Lighting indikator, katakan kita punya bateri dah nak habis, kita boleh tukar dia punya lampu ataupun indikator dekat sini, dan juga sleep time. Jadi dekat mananya flaw ataupun masalah Asus ROG keris wireless gaming mouse ni? Jawab dia dekat surface. Dia punya bahagian kiri dan kanan, kalau kita teliti, surface dia tu memang berbeza dengan surface di bahagian belakang ni. Tapi still licin, senang untuk kita terlucut bila kita war ataupun kita kalut lah. Seriously. Dan masalah ni Asus boleh selesaikan walaupun anda dah beli. Asus boleh jual kepada user anti-slip sticker. Lepas tu kita beli dan tampal dekat kita rasa perlulah, seperti mana Razer buat dekat produk-produk mereka. Tapi katakan Asus yakin yang apa yang mereka buat ni tak salah, and mereka tak rasa ini adalah masalah, kita still boleh selesaikan dia. Kita boleh beli OEM punya anti-slip sticker, kita beli, kita trim, lepas tu kita tampal dekat Asus ROG keris wireless gaming mouse ni. That's why saya bagi tahu kepada anda, ini bukanlah satu flaw yang besar gila. Dengan harga RM289 Malaysia, saya merasakan ini antara mouse yang paling padu Asus pernah keluarkan, kalah yang harga 700-800 yang pernah saya review sebelum ni lah. Berbaloi gila untuk anda beli Asus ROG keris wireless gaming mouse ni. Kalau anda berminat, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.